Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Anda menyaksikan kami di Awani Pagi. Saya Hafizul Rosli. Dan saya Akil Rahman. Baik, kali ini Awani Pagi bersiaran di luar. Jangan terkejut, anda sedang menonton Awani Pagi. Cuma bezanya kami terpaksa memakai pakaian atau perlengkapan begini. Kenapa, Hafizi? Kerana kita berada di Makmal Invasif Kardiak dan di mana di sini berlangsungnya rawatan dan juga pembedahan bagi pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit jantung. Dan kita juga ingin pada hari ini dalam sesi temu bual pada hari ini dalam Awani Pagi kita akan membincangkan mengenai rawatan ataupun rentak jantung tidak sekata, di mana kita juga akan merungkai apakah simptom-simptomnya dan juga apakah jenis-jenisnya, bagaimana pesakit-pesakit dapat mengenal pasti jika mereka mempunyai penyakit jenis ini. Baik, bercakap mengenai jantung ini juga, kita mengetahui jantung ini merupakan organ penting dalam tubuh kita ataupun vital organ dalam tubuh kita yang bertindak mengepam darah, oksigen dan sebagainya. Tetapi ada kalanya disebabkan faktor-faktor tertentu ataupun keadaan perubatan tertentu, mungkin degupan jantung kita tu jadi tidak sekata. Betul. Tapi saya rasa sebenarnya untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, degupan jantung tidak sekata ini, kita nak bersama dengan Dr. Azlan Hussein, pakar Elektrofisiologi Institut Jantung Negara IJN. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, Doktor. Mungkin Doktor dapat jelaskan sedikit mengenai degupan jantung ni. Kita tahu jika mereka yang mempunyai penyakit seperti penyakit jantung ni, salah satunya adalah degupan jantung tidak sekata. Mungkin dapat diterangkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya degupan jantung tidak sekata itu, Doktor. Jadi, pertama sekali selamat datang ke Institut Jantung Negara. Berkenaan dengan masalah denyutan jantung yang tidak sekata ni, secara kasarnya fungsi jantung itu terbagi kepada dua. Untuk jantung berfungsi dengan baik, jantung memerlukan saluran pengaliran darah yang baik dan jantung juga memerlukan sistem elektrikal yang baik. Jadi masalah berkenaan dengan kesempitan saluran darah di jantung ialah masalah penyakit jantung koroneri. Masalah berkaitan dengan sistem elektrikal di jantung ialah masalah denyutan jantung tidak sekata. Dan masalah denyutan jantung tidak sekatanya secara kasar boleh dibahagikan kepada dua. Sama ada denyutan jantung itu menjadi terlampau perlahan atau denyutan jantung itu menjadi terlampau laju. Doktor, apa puncanya suatu degupan jantung kita ni boleh jadi? Kalau bersenam pun kita boleh tercungap-cungap, itu pun jantung kita berdegup dengan pantas. Tapi perlahan pula ada waktu-waktu keadaan tertentu ni, apa menyebabkan kedua-dua keadaan ini, terlalu laju, terlalu pantas berdegup dan juga terlalu perlahan? Ya, jadi secara daripada segi pembahagian fungsi, sekiranya jantung itu dalam keadaan fisiologinya normal, dia akan menaik atau menurun rentak jantung bergantung kepada keadaan. Sebagai contoh, sekiranya kita tidur, secara normal rentak jantung itu akan jadi perlahan. Kalau kita berlari atau kita melakukan aktiviti yang memerlukan lebih banyak darah di pam, rentak jantung itu akan jadi naik. Itu ialah dalam lingkungan fisiologi yang normal. Dalam lingkungan fisiologi yang tidak normal pula, berlaku keadaan di mana jantung itu menjadi dalam keadaan sama ada terlampau perlahan atau terlampau laju tanpa bergantung kepada stimulasi daripada luar. Sebagai contoh, pesakit mungkin mengalami rentak jantung yang terlampau laju ketika waktu hendak tidur. Atau penyakit jantung yang di mana bila pesakit itu berjalan, rentak jantungnya jadi perlahan. Jadi dalam keadaan-keadaan yang tidak memenuhi keperluan fisiologikal yang sepatutnya, keadaan-keadaan tersebut ialah keadaan-keadaan yang termasuk ke dalam masalah rentak jantung yang tidak normal. Betul, adakah bila kita ataupun seorang pesakit itu dikategorikan sebagai ataupun mendapat penyakit rentak jantung tidak sekata ni, jika doktor katakan tadi bila ingin tidur tiba-tiba degupan jantung laju, adakah ia akan berlarutan sepanjang masa ataupun ada fasa-fasa di sini? Ya. Jadi ada bergantung kepada pesakit dan bergantung kepada keadaan. Dalam spektrum penyakit jantung, masalah rentak jantung ini ada jenis keadaan yang berlaku agak jarang, ada jenis keadaan yang berlaku agak persisten dan selalu, ada juga yang tidak mahu henti-henti langsung. Jadi sama ada dia jadi sekejap
lepas tu dia hilang, atau dia jadi dalam keadaan berkala yang lebih kerap atau berterusan, bergantung kepada keadaan dan bergantung kepada penyakit dan juga pesakit itu sendiri. Doktor, apa sebenarnya punca keadaan ini boleh berlaku, dan bagaimanakah kita ingin mengetahui bahawa kita sebenarnya mempunyai masalah tersebut? Ya, jadi daripada segi rentak jantung ada dua, terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama ialah pesakit itu tidak menyedari dia ada masalah jantung, di mana dia tidak ada rasa apa-apa, dia boleh berfungsi seperti biasa, tetapi bila dia pergi berjumpa dengan doktor dikesan secara tidak langsung. Ada juga pesakit yang mempunyai masalah jantung yang diketahui, sebagai contoh penyakit jantung koronari, penyakit jantung, injap jantung. Keadaan-keadaan ini juga boleh juga menyebabkan rentak jantung itu menjadi tidak normal. Selalunya daripada segi cara presentation atau cara persembahan pesakit itu kepada doktor, dia seperti satu spektrum, daripada satu spektrum di mana tidak mempunyai apa-apa simptom atau masalah langsung, kepada simptom seperti rasa berdebar, rasa pening, rasa pingsan, sakit dada, susah nafas, dan juga simptom-simptom seperti yang paling biasa dicerita oleh pesakit ialah dia akan rasa detak jantungnya itu berdebar tanpa sebab atau tanpa masalah. So dalam keadaan-keadaan begini mungkin lebih baik jika pesakit dapat berjumpa dengan doktor supaya dapat dikesan. Okay. Dan ini keadaan yang berlarutan, berpanjangan. Ya. Okey. So kalau nervous jumpa bakal mak mentua tu tak boleh kira lah. Okey. Baik, sebenarnya banyak lagi kita nak bercakap lagi berkenaan dengan degupan jantung ini dan apakah rawatan-rawatannya, sebab kita di makmal invasive kardiak. Hafizi je dan nama telah depan. berlangsung ini satu pembedahan. Selepas ni doktor akan explain lebih kepada kita mengenai pembedahan yang sedang berlangsung ini, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Kita sedang bercakap mengenai keadaan rentak jantung yang tidak sekata, dan sebentar tadi Dr. Azlan Husin, elektrofisiologis IJN, ada menyatakan beberapa jenis kaedah rawatan. Yang pertama, doktor sebutkan secara ringkas dibiarkan saja. Kedua, ubatan, dan yang ketiga adalah prosedur pembedahan. Doktor mungkin boleh jelaskan, bila yang pertama ialah kita dah boleh biarkan, kita tak perlu perhatian yang terlalu serius. Yang kedua, mendapatkan rawatan, ubat-ubatan, tetapi akhirnya jika tidak mampu dinormalkan kembali, ianya will lead to prosedur pembedahan. Jadi kalau di sini kita dapat lihat sedang berlangsung satu prosedur, mungkin doktor boleh explain apakah yang perlu dilakukan dan adakah perlu menggunakan peralatan-peralatan yang perlu diletakkan dalam tubuh untuk menormalkan kembali keadaan jantung itu. Ya, so apa yang berlaku pada kes ini ialah seorang pesakit yang mempunyai telah menjalani pembedahan injap. So injap, satu daripada injapnya telah ditukar dan satu lagi dibetulkan atau di-repair. Dia juga mempunyai masalah rentak jantung yang perlahan. Jadi apa yang berlaku ialah doktor sedang cuba untuk memasukkan alat pacemaker atau perentak jantung yang optimal untuk keadaan pesakit ini, dan apa yang berlaku ialah beliau telah memasukkan satu wire, dan dalam proses untuk memasukkan wire kedua supaya rentak jantung ini dapat diseragamkan semula. Dan wire-nya berapa besar dan apakah bagaimana rentak itu diseragamkan? Adakah ia memerlukan bantuan peralatan ataupun device tertentu? Ya, jadi apa yang berlaku ialah wire ini setakat konduktor atau cara di mana keperluan elektrik akan dikesan dan charge elektrik akan dihantar daripada bateri atau can ke jantung melalui wire. Jadi alat device ni boleh menentukan, detect keadaan tu untuk dia memberi bantuan. Betul. So dalam pesakit ini, device ini akan berkemampuan untuk membuat telahan atau membuat perkiraan sama ada rentak jantung itu terlampau perlahan atau normal. Sekiranya rentak jantung itu terlampau perlahan,
bateri akan kesan rentak jantung yang perlahan ini, dia akan hantar satu electrical signal daripada bateri melalui wire ke dalam jantung. Jadi bila current daripada bateri tiba di jantung, dia akan menyebabkan rentak jantung itu menjadi seragam semula akibat daripada current atau kalau elektrik yang dihantar daripada bateri. Dalam keadaan di mana rentak jantung itu normal, bateri akan kesan dan dia tidak akan hantar apa-apa. Jadi dia akan cuma perhati saja, observe. Jadi sama ada keperluan bateri untuk penghantaran elektrik atau tidak bergantung kepada keadaan pesakit. Bateri ini sangat responsif kepada keadaan jantung pesakit untuk dia bertindak memberikan bantuan ataupun betul. Okey, doktor. Kita ini keadaan di mana jantung itu terlalu perlahan untuk dinormalkan kembali. Tapi kalau keadaan jantung pesakit itu terlalu laju pula, doktor, apakah kaedah rawatannya sama ataupun ada device yang memperlahankan atau menormalkan kembali keadaan itu? Kalau dalam rentak jantung yang terlampau laju, seperti contoh pesakit ini, cara rawatan adalah dengan prosedur yang kita panggil sebagai radio frequency ablation atau ablasi radio frekuensi. Di mana dalam sistem ini kita dapat lihat bahawa kita membuat satu image 3 dimensi jantung. Daripada image 3 dimensi jantung ini kita menggunakan peralatan komputer di mana image ini memproses kadar pusingan rentak jantung dan cuba mengesan tempat di mana rentak jantung itu menjadi kritikal. Jadi bila dia jadi kritikal, kita akan cuba potongkan atau kita ablate atau kita bakar urat yang menyebabkan rentak jantung ini tidak normal. So itu adalah prosedur radio frequency ablation. Itu adalah untuk rentak jantung yang laju. Jadi kalau kita lihat di bawah ini, setiap satu ini adalah rentak jantung yang laju. Yang warna kuning tu. Yang warna kuning di antara sini dan sini adalah rentak jantung yang agak laju. Tetapi bila kita sudah kesan dan kita bakar utusan atau jalan di mana rentak jantung yang laju ini berjalan, critical area yang mana kawasan ini berjalan, elektrik ini berjalan, kita bakar, kita tukar dia daripada tisu jantung kepada parut melalui sistem pembakaran itu, dan rentak jantung itu jadi normal semua. Doktor, apabila pemasangan jantung bateri lah kita panggil tadi berada di badan pasien, berapa masa ataupun dari segi effectiveness dia tu memang selepas ni memang tak ada lagi masalah jantung ke ataupun bagaimana? Tidak ada masalah rentak jantung. Okey. Tapi masalah jantung Lain tu mungkin lah kan. Itu untuk yang perlahan nak dinormalkan. Kalau yang laju nak dinormalkan ini melibatkan beberapa seperti yang doktor sebutkan tadi, potong urat, ada prosedur lain. Tapi yang ini juga, kedua-dua prosedur ini risikonya bagaimana dan tahap adakah ia boleh menentukan bahawa keadaan tidak normal itu berulang ataupun dia sudah masuk, bila dah buat ni should be okay? bergantung kepada jenis rentak jantung. Ada jenis rentak jantung yang jika prosedur itu dijalankan dengan betul, kadar kemungkinan berlaku balik itu kurang dari 100%. Ada juga prosedur yang mana selepas prosedur ablasi dijalankan, kadar kemungkinan berjadi balik itu bergantung antara 10 hingga 30%. Ada juga jenis rentak jantung yang rawatan ini bersifat palliatif. Palliatif bersifat sementara dan memerlukan rawatan bentuk lain, sama ada rawatan pembedahan atau rawatan-rawatan lain supaya rentak jantung yang tidak laju ini tidak berulang. Jadi bergantung kepada keadaan jantung, bergantung kepada jenis rentak jantung dan bergantung kepada jenis pesakit itu sendiri. Sebab ada pesakit kadang-kadang kita boleh buat prosedur tapi dia tidak boleh tahan prosedur yang lama. Doktor, secara ringkasnya berapa lama agaknya jantung bateri ini akan diletakkan dalam badan pesakit dan dia boleh long last sampai bila, berapa tahun sebenarnya? Bergantung kepada kadar penggunaan. Secara umum, kadar penggunaan bateri yang tinggi, bateri mungkin boleh tahan antara 8 hingga 10 tahun. Doktor, kita sudah hampir tiba ke penghujung sebenarnya. Doktor, kepada mereka di luar sana yang mungkin mengalami simptom keadaan seperti ini yang mereka tak tahu pun mereka ada satu keadaan yang saya kira terutamanya keadaan seperti ini yang kadang-kadang mereka tak perasan because it's not obvious kepada physically, tapi
bila kita keseorangan kita rasa apa yang advice ataupun nasihat doktor kepada mereka di luar sana untuk mereka mencegah satu dan apa yang perlu dilakukan sekiranya mereka merasakan ada something is wrong dengan jantung mereka. Saya rasa kalau daripada segi pencegahan, nasihat saya ialah supaya para penonton menjalankan cara hidup dan gaya hidup yang sihat. Daripada segi pengesanan masalah jantung, sekiranya berlaku keadaan-keadaan di mana berlakunya rentak jantung yang terlalu laju atau keadaan-keadaan seperti mana pesakit berasa tidak sihat, berasa pening, pingsan atau dalam keadaan susah nafas, mungkin perlukan pemeriksaan daripada doktor-doktor. Okey, baik, banyak yang kita sudah pun ketahui mengenai masalah ataupun keadaan rentak jantung tidak sekata ni. Terima kasih kepada Dr. Azlan Hussein, merupakan pakar elektrofisiologi di Institut Jantung Negara. Kerana kami bersama dengan doktor sebenarnya Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Betul. Di Makmal Investasi Kardiak ni, dan juga kita telah pun mengetahui bagaimana dari segi rawatannya dan juga simptomnya dan sebagainya. Dan oleh itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hakim Rahman, jumpa lagi. Assalamualaikum.